Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dr. Muhammad Syamsul Nashrik. Saya adalah pensyarah di Institut Penyelidikan dan Teknologi Nanoelektronik Universiti Sains Malaysia, AINO. Hari ini saya akan tunjukkan apa yang saya lakukan di AINO, penyelidikan yang kita ada di AINO. Jom ikut saya, mari kita. Kumpulan penyelidikan saya iaitu terdiri daripada pegawai penyelidik dan pelajar-pelajar melakukan penyelidikan tentang bahan semikonduktor yang berjalur lebar. Khususnya di sini iaitu di AINO, penyelidikan kami adalah fokus kepada bahan semikonduktor gallium nitride atau secara ringkasnya GaN. Tahukah anda, GaN ini adalah bahan semikonduktor yang amat unik. Dengan progres yang kita boleh perhatikan dalam kapasiti penggunaan silikon sebagai peranti elektronik. Peranti silikon ini banyak digunakan di dalam kehidupan sehari kita, contoh di komputer, di smartphone dan segala alat elektronik yang lain. Jurutera dan penyelidik mencari alternatif lain yang boleh mengekalkan faedah Undang-Undang Moore. Di sinilah GaN memainkan peranan. Undang-Undang Moore menyatakan bahawa bilangan transistor yang ada pada microchip itu meningkat dengan besar, menyumbang kepada peningkatan kuasa pengkomputeran secara eksponen, tapi dalam pada masa yang sama mengurangkan kos chip. GaN bukanlah penemuan yang baru sebenarnya, malah ia telah digunakan secara meluas di beberapa aplikasi kehidupan seharian biasa yang ramai tak menyadari. Sebelum permulaan era GaN ini, ia paling banyak ditemui dalam penggunaan diod pemancar cahaya atau LED. Sebagai contoh, jika anda pernah memiliki pemain Blu-ray ataupun konsol permainan PlayStation, Xbox, PS4, PS5 dan sebagainya, sebenarnya GaN lah bahan dan peranti yang digunakan untuk menyimbas cahaya biru yang membaca cakra padat game atau Blu-ray anda. Malah ciptaan teknologi ini telah dianugerahkan hadiah Nobel pada tahun 2014. Sejak daripada itu, GaN telah digunakan untuk pembuatan peranti dan komponen semikonduktor seperti RF dan banyak lagi. 5 daripada kelebihan GaN yang paling menonjol berbanding silikon adalah seperti berikut: kecekapan tenaga yang lebih tinggi, ketepatan kuasa yang lebih tinggi, frekuensi pensuisan yang lebih tinggi, kelajuan peranti yang lebih pantas, kos yang lebih rendah dan peranti yang lebih kecil. Semua ini adalah keunikan sifat-sifat yang ada pada bahan GaN. Fokus utama kumpulan penyelidikan saya adalah termasuk GaN sebagai peranti elektronik, iaitu peranti kuasa dan peranti peneria. Tahukah anda, plug pengecas iPhone atau smartphone anda yang mampu mengecas smartphone anda dengan sangat pantas sehingga 150 watt itu adalah menggunakan peranti GaN. Jenama yang paling terkenal pada masa ini adalah Anchor. Bayangkan satu hari nanti apabila kenderaan-kenderaan yang ada di Malaysia menggunakan bateri tanpa minyak petrol. Betapa pentingnya kemampuan pengecas yang kuasa tinggi, pantas, efisien. Seterusnya adalah peranti penderia. Peranti penderia berasaskan GaN amatlah penting dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, semenjak kebelakangan ini kita dilanda wabak COVID. Cuba bayangkan satu peranti yang boleh digunakan untuk mengesan tahap dan jenis-jenis virus dalam badan kita yang mudah untuk digunakan di rumah dan keputusan dihasilkan secara serta-merta tanpa perlu membuat swab test dan sebagainya. Pelajar PhD saya akan menerangkan secara ringkas bagaimanakah kami menghasilkan peranti penderia ini. Hai adik-adik, nama saya Najia binti Muhammad. Saya seorang pelajar Dr. Falsafah PhD di AINO USM di bawah seliaan Dr. Syamsul. Projek pendidikan saya di AINO USM ialah peranti penderia sebagai aplikasi bioteknologi. Proses pertama bermula dengan penumbuhan bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor yang digunakan ialah gallium nitride dan proses ini menggunakan mesin MOCVD. Selepas itu, proses fabrikasi digunakan untuk menghasilkan peranti penderia. Banyak proses fabrikasi digunakan, contohnya proses penghakisan, proses pedogaman,
dan fotolitografi. Selepas itu, peranti ini dibahagikan kepada 6 chip. Ini ialah salah satu contoh satu chip. Akhirnya, bahan peranti yang dihasilkan tadi diuji untuk memastikan kebesaran peranti. Contohnya, alat ini digunakan untuk menguji voltan dan arus peranti yang dihasilkan.